karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Azhar Haji Ahmad, orang kuat Kadir, Yayasan Kemajuan Islam Darul Ridwan kita. Yang saya hormati Datuk Mahir, orang kuat Masjid Khairul Huda, pada Tuan Pengarah Kemas Negeri Perak, kepada pengurusi PIBG dan guru besar sekolah, kepada ketua-ketua kampung, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam cuaca yang sejuk, yang tenang, malam ni dapat kita berada di dalam satu majlis ilmu yang kita membicarakan tentang tajuk muwafaqat membawa berkat. Satu tajuk, satu istilah yang selalu kita dengar, selalu kita bincang. Daripada kita belum lahir sampai kita lahir, daripada kita kecil sampai kita tua, sepakat muwafaqat membawa berkat. Ya, sepakat membawa berkat. Daripada kecil kita belajar dah, muwafaqat sepakat, muwafaqat sepakat, tapi tak pakat-pakat juga. Nah, ini masalah ni. Daripada kecil kita bercakap, orang tua-tua kata lidi kalau sebilah boleh kepak buah, tapi kalau satu raup lidi nak kepak lagu mana tak boleh lah. Kita ni berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Daripada dulu duk fikir dah, duk cakap dah orang Melayu ni. Tapi dah orang Melayu kerja dia bergaduh tak habis-habis. Ya, inilah nasib malang umat Islam kita. Ya, nasib malang kita inilah nak macam mana tuan-tuan. Kita ni hak di bawah ni tak bergaduh, tapi setengah-setengah hak di atas tu dia ajak hak bawah ni bergaduh. Tak pakat. Padahal kita ni bukannya ada apa pun, duk lagu ni lah juga. Kalau hancur negara kita, porak-poranda negara kita, kita nak lari pergi mana? Tuan-tuan sanggup ke jadi pelarian, tuan-tuan? Dulu-dulu cerita orang minyak, P. Ramlee jadi orang minyak. Dia pergi bunuh orang, langgar perjanjian dengan bunian. Mai tu mulu bunian, nama dia Haji Mahdi. Kerana kau telah melanggar perjanjian, maka kau kusumpah menjadi orang minyak. Teng teng teng, jadi orang minyak. Tuan-tuan, ni pun jahat juga. Lepas dia jadi orang minyak, tuan-tuan, datang pula, ya, datang pula haji, jin pula, setan pula, Sarip Dul berlaku jadi setan. Kalau nak elok, kamu kena rogol 40 perempuan. Ni cerita orang minyak, tuan-tuan. P. Ramlee jadi orang minyak pakai sepeda. Jadi P. Ramlee ni dia nak rogol satu orang tepi pantai, duk tunggu lelaki balik pada laut. Satu isteri orang nak darah orang, duk menyanyi lagu tu. Kalau roboh kota Melaka, trek tek tek, papan di Jawa saya dirikan, trek tek tek. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan, trek tek tek. Tu lagu tu. Kalau roboh kota Melaka, trek tek tek, papan di Jawa saya dirikan. Tuan-tuan, kalau roboh kota Beruah ni, tuan-tuan nak lari pergi Jawa? Tuan-tuan, kalau hancur Malaysia ni, nak lari pergi Jakarta? Depa pun dah ramai dah orang. Yang depa pun main tempat kita. Kita nak lari pergi mana? Jadi pelarian macam Syria.
bergaduh sesama sendiri, 60,000 orang dah mati. Universiti kena bom, masjid kena bom, sekolah kena bom. Akhirnya lari pergi luar negeri. Kita sekarang ni baru tadi hujan sikit, Allah bagi renyai sikit pun cuaca sejuk lah. Nyesai tak buat je tebal yang ni. Baru Allah uji sikit, tu pun duk cari jamban tak mana tahu sekolah ni tahu. Baru nak duk sibuk cari jamban dah. Nu yang di Syria ni, yang mereka duk jadi pelarian tu, sekarang ni dalam keadaan salji sejuk, dalam keadaan cuaca sejuk, selimut tak ada, baju sejuk tak ada, macam mana nak hidup tuan-tuan? Kita tengok pelarian yang berlaku di Myanmar, mereka kena bakar rumah, kena halau, lah lari ke Bangladesh. Bangladesh pun susah, lalah Bangladesh halau mereka balik. Yang di sana orang duk tembak, lari Bangla hambat, nak balik ke negeri asal orang bakar. Tu nak balik ke mana? Tak lari ke Malaysia juga. Tadi kita tengok dalam berita cabaran orang Islam dan Melayu di Nusantara akibat bergaduh sama-sama Islam, sama-sama Melayu. Melayu tak bersatu, akhirnya selatan Filipina dijajah. Hari ini orang wakil MILF, orang Moro, dia kata akibat kami tak bersatu, akibatnya kami dijajah. Sekarang kami tak reti cakap bahasa Melayu. Habis hilang bahasa Melayu, habis hilang sekolah, masjid hilang, tak ada. Alhamdulillah kami dah nak merdeka. Nanti bila kami merdeka, kami nak ajak balik pada orang kami bahasa Melayu, nak ajak balik Islam di sekolah dan di madrasah kami. Ini dia tuan-tuan, kesan daripada perpecahan sesama umat Islam. Kesan dia bukan makan masa setahun dua, kesan dia makan sampai kita ni jadi debu dalam tanah, kita ni jadi tanah dah. Tapi kesan buruk perpecahan dia mai pada anak cucu kita yang menanggung derita yang berpanjangan akibat kita ini tidak bersatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi di sini Islam meletakkan kepada kita perpaduan berkasih sayang. Dan berkasih sayang itu atas dasar apa? Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah Ta'ala sebut itu, Muhammad ini pesuruh Allah. Siapa-siapa yang ikut Nabi Muhammad, dia tegas dengan orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama orang-orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Muhammad ni simbol penyatuan ummah. Kerana itulah yang kita sambut Maulidur Rasul. Minggu depan kita nak sambut Maulud Nabi. Tiap-tiap tahun kita tak jemu sambut Maulud. Pagi tadi saya ceramah di Shah Alam, Seksyen 7 pagi tadi. Orang hantar mesej kat saya. Dia kata, Ustaz, kenapa nak sambut Maulidur Rasul? Nabi tak pernah sambut pun hari jadi dia. Ya Ustaz nak sambut pasal apa? Nabi tak buat, Ustaz buat. Saya mesej-mesej yang macam tu malas layan. Mesej orang gila. Layan kita pun gila. Pergi tengok orang gila duk mancing ikan dalam timba. Pergi tanya dia, banyak dapat ikan? Dia jawab, bodoh, mana ada ikan dia. Jatuh kita pula bodoh. Duk layan orang gila, kita gila. Tuan-tuan, Nabi kata, ni kita ni duduk di sekolah, anak-anak kita beribu main sekolah.
Cikgu-cikgu penin kadang-kadang dengan perangai anak-anak sekolah, anak-anak murid. Kadang-kadang kita mak bapak ni pening dengan perangai anak-anak kita. Anak kita hak keras sungguh. Darjah 6 naik motor lah, tayar atas satu, bawah satu, baru darjah 6. Kita tanya Din, awak lah yang angkat motor tayar sebelah di atas. Dia kata, pakcik lah tayar mahal, jadi pakai sebelah kurang sikit tayar. Tidak duk makan tayar botak cepat. Saya nak jimat kereta pak saya, elok. Saya balik daripada Shah Alam tadi pukul 2.30. Jalan jam. Saya kata apalah pula jam pula ni, dah nak main beruah ni. Duk jalan slow kereta. Rupa-rupanya aksiden. Penunggang motosikal duk tidur tengah jalan, pecah muka ni. Yang hak lutut ni terkeluar, nampak isi putih je tuan-tuan. Saya tengok lagu tu, sebab aku tak driver ambulans tidak benin lama lah. Kesian. Tengah hari petang rembang ke 2.30, 2.50 lah, orang pakai duk payung dah duk tunggu ambulans. Masya Allah. Tu anak hak jenis keras hati. Ada pula anak hak jenis lembut pun ada juga. Tingkatan 3, pergi duk berbetul bulu kening depan cermin. Duk sikat bulu kening dia, saat dia cukok pula, saat pergi ambil gincu mak dia pakai. Mak duk cari baju dalam, tak ada pergi mana tahu. Rupa anak jantan duk pakai. Lembut gila pula dah hak jenis tu. Hak kasak duk angkat motor tayar sebelah. Hak anak hak nombor tingkatan 2 ni pula, tingkatan 3 ni lembut tak hingga. Macam-macam jenis anak. Hak jenis tak mau baca buku pun ada. Yang jenis duk tengok TV besok hari Ahad sampai ke malam tengok TV, ngangol depan TV. Kita pening kepala. Nabi kata, kamu ajar anak-anak kamu. Kalau kamu nak jadi anak-anak kamu baik, kalau kamu nak jadikan anak-anak kamu ni baik, kata Rasulullah, buat 2 benda. Pertama, ajari kepada anak-anak kamu mengenali Rasulullah, mengenali aku. Nak bagi anak kita baik, kata Nabi, tolong ajar anak kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara nak bagi baik nombor 1. Berapa banyak sekarang ni anak-anak yang tak apa nak kenal Nabi Muhammad. Anak-anak hari ni lebih kenal Cristiano Ronaldo, lebih kenal Messi, lebih kenal Yuna. Duk saya saja menyanyi dalam bilik air, baru dajah tadika. Duk dalam bilik air, duk menyanyi dah. Hati ini bukan milikku lagi, 1000 tahun pun kan ku nanti kamu. Pom tidak dalam bilik air. Ustaz menyanyi malam ni, hujan pula Ustaz. Hujan pun tak apa, saya ada kemah. Tuan-tuan lah duduk buat kursi lepas ni. Kursi duduk di atas, kita duduk bawah. Kadang-kadang anak kita dia tak kenal Nabi Muhammad. Macam mana nak timbul kasih sayang? Macam mana nak bagi anak tu baik? Sebab tu akak-akak, abang-abang, sekarang dah kita kenalkan anak-anak kita daripada peringkat sekolah. Ya, peringkat sekolah rendah ni kita dah ajar lah. Kita dah diajar daripada tadika. Sebab tu terima kasihlah pada cikgu-cikgu tadika Kemah, cikgu tadika Islam, tadika pastilah, tadika Abim lah. Semua tadika. Semua tadika mereka ni mengajar kecil-kecil 5-6 tahun dah mengenal Rasulullah, mengenal doa. Ni makcik-makcik ni yang duk baca doa makan, cucu duk ajak lah makan macam doa lah. Allahumma barik lana fi ma razaq. Cuba tanya dia, makcik belajar kat mana? Cucu. Saya balik tadika, dia nak makan nasi, Allahumma barik lana fi ma razaq tana wa qina azabannar. Doa apa tu adik? Ni doa makan. Bodoh mak ni, dia pakai bodoh mak dia.
Mak tak belajar, mak bukan bodoh, tak belajar. Seminggu anak dia baca, mak dia hafal. Seminggu anak dia baca, bapak dia hafal. Bapak dalam bilik tidur, bapak suruh isteri semak, "Pak, semak bacaan aku, Pak. Allahumma balik lana." Balik apa? Barik lana. Maknanya dia dah belajar dengan cucu. Daripada kita, anak kita kecil, dah diajar dah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Daripada kecil. Bagus. Nabi kata, ajari anak-anak kamu kenal Rasulullah. Cara Rasulullah duduk, belajar. Cara Rasulullah berjalan, ajar. Cara Rasulullah sikat rambut, ajar. Tuan-tuan ingat Nabi tak sikat rambut? Nabi bersikat, tuan-tuan. Adakah Nabi sikat rambut jenis cacang? Macam lalang rambut. Astagfirullahalazim, rambut macam landak, tajam dari belakang sampai ke depan. Tu kalau pakai kepiah tu, tergantung kepiah kat atas. Kita tak ajar cara Nabi sikat rambut. Nabi minyak rambut. Rasulullah bila berjalan pakai minyak, berkilat rambut Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah rambutnya pendek, ada kalanya Rasulullah rambutnya panjang sampai ke bahu. Itu paling panjang. Nabi tak pernah ikat tocang. Nabi tak pernah botak kanan, botak kiri, tinggal rambut tengah-tengah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah simpan rambut botak di belakang ni panjang pula macam Wong Fei Hung. Nabi tak pernah buat. Ajari kepada anak kita macam mana cara Rasulullah makan. Rasulullah makan, dia ambil jari, dia celup dalam garam, dia makan. Lepas tu baru dia makan benda lain. Rasulullah dah habis makan, baru minum. Kita pula sambil makan, sambil minum. Sambil makan, sambil minum. Tu yang perut buncit. Sekarang orang dah panggil Abang Roy. Rasulullah ajar kepada kita cara hormat orang tua, cara bercakap dengan orang tua, cara meraihkan orang tua. Rasulullah ajar kepada kita cara meraihkan kanak-kanak. Semua Rasulullah ajar. Sebab tu kalau kita nak jadikan anak kita baik, tolong ajarkan mengenali Rasulullah. Sama ada di peringkat tadika, di peringkat sekolah kebangsaan, di peringkat sekolah menengah, kenal Nabi Muhammad. Cara dia bercakap, cara dia tengok orang, lama-lama semua orang jadi baik. Yang kedua kata Nabi, kalau kamu nak bagi anak kamu baik, ajari anak-anak kamu mengenali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal isteri Nabi. Pagi tadi saya duduk di Kuala Lumpur pukul 8:30 gitulah. Saya tengok TV. Sementara nak pergi Shah Alam, saya tengok TV. Ada orang mengulas buku. Dia buat ulasan buku. Bersama kita sekarang ini, pagi ini, dengan buku yang terbaru. Siti Khadijah bukan berumur 40 tahun ketika berkahwin dengan Rasulullah. Satu ustaz muda, dia tulis sebuah buku. Dia kata Khadijah bukan umur 40 tahun masa kahwin dengan Nabi. Umurnya 25 tahun sebaya dengan Rasulullah. Saya pun menung. Dia kata dia dah buat kajian dah. Jadi Syed Munawir tanya dekat dia, daripada mana kajian ustaz buat? Saya tengok dalam internet. Saya baca blog sana, saya baca blog sini. Saya dapati bahawa mana boleh hang copy paste daripada internet. Apa ni? Kita duk belajar daripada kecil lagi. Isteri Nabi ni umur 40 tahun, Khadijah. Yang kata tu bukannya saya, yang kata tu bukannya apa, yang kata ni jumhur ulama. Dipetik daripada kitab-kitab sirah. Antaranya kitab sirah Ibnu Hisham, antaranya daripada pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan usia Nabi, usia Khadijah ni janda ni 40 tahun.
Jadi penulis kitab, penulis buku hak ni kata ni, dia kata janganlah duk hina Nabi. Nabi ni kahwin dengan janda tua. Inilah dia penyakit orang kita ni sekarang, tuan-tuan. Penyakit orang kita ni, dia letakkan kita ni macam Nabi. Dia letakkan yang kedudukan kita ni macam Nabi ni bayar. Dia bayangkan Khadijah tu macam janda 40 tahun kita. Ni bayar. Nabi tu kahwin dengan Khadijah tu bukan saja-saja kahwin, Allah perintahkan. Takkan Allah saja-saja nak buat. Bacalah perhabis kitab. Dalam kitab sebut ketika dimandikan mayat Siti Khadijah, orang yang mandi mayat tu beritahu, mereka heran tengok wajah dia, badan dia macam anak dara 18 tahun. Ini kemuliaan yang Allah bagi pada Rasulullah. Janganlah kita ni duk bayang Nabi ni macam kita. Kemuliaan yang khas untuk Rasul. Ada benda yang dipanggil sebagai sama dengan manusia biasa. Nabi rasa seronok, Nabi rasa sedih, Nabi rasa sakit, sama dengan manusia. Tetapi ada benda-benda yang dipanggil khususiat, keistimewaan yang khusus dapat kepada Nabi, yang tak dapat kepada orang lain, dipanggil sebagai khususiat. Kekuatan Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad, tuan-tuan, khusus pada dia. Kalau dia sakit lebih 2 kali daripada kita. Satu hari Nabi sakit kepala, Nabi ambil kain, Nabi ikat kepala dia kuat-kuat. Sahabat tanya, kenapa ikat kepala Rasulullah kuat-kuat ya Rasulullah? Sebab kata Rasulullah, aku ni dapat nikmat daripada manusia 2 kali ganda. Dapat nikmat lebih daripada manusia 2 kali ganda. Jadi kalau aku sakit pun, aku sakit lebih 2 kali ganda daripada manusia biasa. Ini dipanggil khususiat. Dan jangan letakkan keistimewaan Rasulullah ni tak ada apa-apa. Sebab ada orang kata bahawa Nabi ni, masa dia belum dilantik jadi Nabi, dia macam budak-budak kampung, macam mamak-mamak di kampung. Ada yang hina Nabi, kata Nabi Muhammad ni serupa mamak di kampung lah. Nabi Muhammad ni ketika dia beranak ni serupa dengan mamak-mamak di kampung. Di sini ada kampung tu, kamu ni serupa dengan mamak Muhammad bin Abdullah, serupa belakang, kata dia. Lah, mu kata serupa apa? Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, tak sama dengan kita. Daripada sudut satu benda serupa, daripada sudut kemuliaan tak serupa. Ada yang kata pula mak Nabi ketika melahirkan Nabi, mak Nabi pun tak tahu yang dia melahirkan bakal Nabi. Bukalah dalam Quran. Dalam Quran sebut mak Nabi Ibrahim tahu yang Nabi Ibrahim ni nak jadi Nabi. Mak Nabi Musa tahu, Siti Maryam pun tahu Nabi Isa nak jadi Nabi. Kalau Nabi Ibrahim mak dia tahu, mak Nabi Musa tahu, mak Nabi Isa tahu yang anak-anak mereka nak jadi Nabi, takkan mak Nabi Muhammad, penghulu segala Nabi, tak tahu? Benda ni saya dah jawab dalam CD saya dah cakap dalam CD. Saya kemukakan 10 kitab bersandar kepada hadis-hadis sahih Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan. Sebelum baginda dilahirkan, mak dia Aminah telah pun berjumpa, telah bermimpi bahawa datangnya malaikat bagi tahu bahawa kamu akan melahirkan Rasul akhir zaman, namakan dia sebagai Ahmad. Sebab tu Nabi Muhammad dipanggil oleh mak dia Ahmad. Mak dia panggil Ahmad. Datang Tok Wan dia bawa Nabi Muhammad pi bawa dekat Kaabah, dipanggilnya Muhammad. Ahmad dan Muhammad samalah nama-nama Nabi. Nama Nabi ni banyak, tuan-tuan. Di antara nama Nabi ialah Toha. Di antara nama Nabi ialah Yasin. Tu Yasin yang kita duk baca malam Jumaat tu. Yasin itu Abdullah bin Abbas kata adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cuba kita baca Yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu adalah Rasul. Jadi Yasin itu ulama-ulama tafsir kata merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi nama Nabi Muhammad ialah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah diturunkan kepada kamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Sebab itulah bila kita selawat, kita bubuh nama Toha, kita pasang nama Yasin dalam selawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita bubuh Yasin, kita bubuh Toha, sebab itu adalah nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kena kenalkan dengan isteri Rasulullah, kena kenal dengan anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Bila kita kenal keluarga Rasulullah, kata Nabi, anak kamu, keluarga kamu akan jadi baik. Masalahnya sekarang, kita kenal tak kenal anak Nabi, isteri Nabi, anak Nabi berapa orang, anak tiri Nabi berapa orang, isteri Nabi berapa orang. Nak tahu benda-benda itu, datangnya dalam majlis Maulidur Rasul. Datang setengah-setengah ustaz pula, dia kata jangan buat Maulidur Rasul, bid'ah, Nabi tak buat. Dah tak boleh buat, tak pakak, tak kenal keluarga Nabi, isteri Nabi nama apa pun tak tahu. Yang dia kenal Khadijah, sebab nama dia Khadijah, dia pun ingat. Duk saja-saja menyanyi Khadijah, jah, oh Khadijah, jah, duduk menyanyi. Dia ingat pasal nama dia. Hak lama Zainab dia tak ingat. Dia tak ingat nama Zainab. Juwahiriyah dia tak ingat. Maria dia tak tahu. Zainab binti Jashin pun dia tak tahu. Ummu Salamah pun dia tak tahu. Dia tak tahu Hafsah, dia tak tahu Sofia. Yang dia tahu Kopiah. Anak Nabi berapa orang dia tak tahu, cucu Nabi berapa orang dia tak tahu. Yang ni yang kita nak buat balik, tuan-tuan. Kita nak sayang anak kita, kita nak perbetul anak kita bagi baik, kita ajar sirah kepada mereka. InsyaAllah kita boleh jadi baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ni minggu lepas saya ada di negara Arab, ada di 2 negara Arab. Jadi bila saya berjalan melawat, ada seminar di negara Arab. Jadi alhamdulillah lah, sambil berjalan, sambil makan angin, sambil berseminar. Seminarnya sehari je, makan angin 4 hari. Tu yang kembung perut. Dah jalan ni tuan-tuan, jalan ni tengok tempat orang. Satu negara Arab saya pergi dah tak nampak macam Arab. Modern, sangat modern, canggih. Rakyat Arab dia sikit, 20% je. Yang 80% semua orang luar. Pakistan lah, Bangla lah, Filipina lah, Cina lah. Rakyat mereka 20%, 80% semua rakyat luar. Kalau rakyat luar tu rampas negara mereka, lingkup habis tu Arab. Rakyat asing lebih ramai daripada rakyat tempatan. Kita pun kalau tak kontrol, tuan-tuan, esok beruah ni negro penuh.
Negro penuh lah. Nantu kita 4 negro besok. Penuh dengan mereka. Lepas tu kena kontrol. Dia main ke beruas, dia cok lepas sawit, dia motong getah. Dengan kita pun dia motong sekali. Ramai rakyat mereka, tapi mereka modern. Sampai tak tahu lah mana dia orang Arab, mana dia orang putih, tak kenal. Baju serupa. Kita duk bayang orang Arab ni jalan serendek, habis dengan jubah meleret, pakai tudung tutup muka, nampak Mark of Zorro. Kita duk bayang lagu tu. Rupa-rupa tak ada. Depa dengan Mak Saleh sama naik, duk lintas depan kita pakai baju ketat, selamak duk jalan. Kita tak tengok rasa macam rugi. Tengok berdosa lah. Tu kata Arab lah tuan-tuan. Depa sekali buang budaya Islam, buang budaya Arab, lebih teruk pada buat kapiak ni. Saya nak abang, walaupun mereka negara Arab, tapi kita ni duduk di tanah Melayu, duduk di Malaysia, boleh buat ceramah macam ni, kira hebat. Kira hebat tuan-tuan. Alhamdulillah. Orang perempuan-perempuan kita pakai tudung, main ceramah pakai tudung. Tidur pakai tudung. Bohong Ustaz, tidur dari tudung tu, di atas kursi tidur nampak seorang. Tudung tak buang, pakai lembar. Tu tidur pakai tudung tu. Saya akan bohong. Orang dengar ceramah, dia duk lentok mimpi pergi Singapura tu. Tuan-tuan, inilah hebatnya. Jom kita melancong kat China, pakai macam ni. Jom kita melancong pergi Australia, pakai macam ni. Jom kita jalan pergi Bandung, macam ni pakai. Pakai tudung, baju kurung. Pakai tudung, baju kurung. Sebab kita jaga agama kita. Tapi setengah-setengah mereka tuan-tuan, bila main negara kita, tak jantan pakai seluar pendek. Tak jantan pakai seluar pendek tuan-tuan pergi Kuala Lumpur. Saya duduk di hotel tu 2 hari. 2 hari duduk makan. Sementara nak ambil mereka jemput saya main ceramah, duk tunggu kat lobi, tengok tuan-tuan Arab buat-buat jantan semua pakai luar pendek. Hak perempuan lebih kurang tu juga. Padahal kalau pergi negara mereka, Masya Allah, jubah, serban tak tinggal. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata di akhir zaman yang duk jaga Islam adalah negara-negara timur. Islam akan bangun dari timur, dari masyrik, dan kitalah masyrik itu. Kitalah masyrik. Pergilah ke mana-mana pun ada pengajian agama. Pergilah ke mana-mana pun nampak syiar Islam. Buka televisyen, tengah-tengah duk tengok TV, disiarkan azan. Sekarang masuklah waktu fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas azan. Memang tak pergi mana. Duduk atas kusyen, tak mayang zuhur pun. Isteri kata, abang pergilah mayang masjid, dah masuk zuhur. Juruhebah kata, jangan ke mana-mana. Ni nama dia suami cemerlang. Tuan, alhamdulillah, sekolah tahfiz kita banyak, pendidikan agama kita banyak. Saya tadi sampai awal, saya makan kat kedai, duk tengok berita. Duk tengok berita tu, juru hebah tu kata apa, juru berita tu kata apa. Kementerian Pelajaran akan memperkenalkan mata pelajaran tahfiz di sekolah-sekolah menengah tahun hadapan. Sejuk hati saya. Sekolah pun akan ada pelajaran tahfiz. Kalau Piramli sebut tahfiz, mahfaz, hafiz. Ini cerita keluarga apa, 69 ke anak bapa. Tompel jadi bapa, Piramli jadi anak. Ini siapa ni? Ini tok saya, namanya Mahfiz. Yang ini Hafiz, yang ini Mahfaz. Ini cerita Piramli. Dia sebut Mahfiz, Tahfiz.
Sekarang tuan-tuan, pelajaran tahfiz nak ada di sekolah menengah. Alhamdulillah. Perkasakan lagi Islam, kuatkan lagi Islam. Sepadang sekolah ni boleh buat ceramah agama. Alhamdulillah. Perkasakan lagi Islam, jaga Islam. InsyaAllah kalau kita perkasakan Islam, kita jaga Islam, InsyaAllah Allah jaga kita. Allah jaga kita. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid dengan semayang berjemaah. Jom kita pergi masjid dengan buat pengajian. Tadi saya singgah semayang maghrib, singgah satu masjid, ada 5 orang duk dengar kuliah maghrib ustaz. 5 orang. Ustaz tu punya rancak duk cerita pompa. 5 orang. Tatah 5 tu 2 pekak apa. Tu tak dengar, duk pakai alat. Hak 3 duk tunduk dengar kan tidak. Kita tak mau jadi macam itu. Kita perkasakan masjid. Masjid adalah rumah Allah. Siapa-siapa pun boleh main. Tapi sayang, setengah-setengah masjid dipolitikkan. Baca khutbah, hentam orang. Ceramah, maki orang. Bila dah hentam orang, bila dah maki orang, orang pun tak main. Bila orang tak main, mereka kata nampak ni, puak-puak ni bukan nak main masjid. Nak main macam mana? Kami main hentam kami. Orang main kami nak, orang main nak semayang. Kami main nak semayang. Kami main nak dengar khutbah, bukan nak dengar ham leteh, ham maki hamun. Bila masyarakat kita nak sepakat, kalau di masjid pun kita berpecah belah. Saya 4-5 tahun dulu saya buka radio soal jawab agama. Masa tu mufti jawab, dia cuti, ganti dengan imam besar. Ganti dengan imam besar. Seorang pemanggil telefon, Tuan Syekh, nak tanya sikit. Saya habis sembahyang kat masjid, dia nak komplain sikit lah. Masjid ni banyak orang gila. Duk tidur sana, duk kacau orang semua ni. Macam mana nak buat ni? Tu orang gila ramai pula ni. Tuan Syekh jawab, dah orang tak gila tak mai, orang gila lah mai. Yang tak gila tak mau mai. Lah orang gila mai. Sebab tu kita tak nak kawasan kita ni, kawasan Beruah ke, kampung kota ke, kampung Dendang ke, Dendang. Kampung Dendang kita ni, kita tak mau macam itu. Kita nak masjid Khairul Huda bagus, kita nak masjid Al-Qadim bagus. Biar imarah. Ni 24 hari bulan ni hari Maulud. Jom kita hidupkan peringkat kampung kita. Kita pakat untuk ambil Rasulullah sebagai asas untuk kita menyatukan umat. Kita bawa dalam kampung kita. Buat perarakan daripada masjid ke masjid. 24 hari bulan ni saya buat di sekolah saya. Perarakan Mauladur Rasul di sekolah. Dia berlarak satu kampung Manjui. Saya jemput anak-anak muda yang ada basikal fiksi. Jom kita enjoy. Bagi seorang selai baju. Yang mana mak rempit, jom kita enjoy selawat ke atas Nabi. Sambil enjoy. Saya sewa 2 lori. Bawa speaker macam kita sewa hak depa ni, pasang atas lori. Nanti ada orang duk selawat atas lori sambil speaker keliling kampung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak ikut, anak orang tua ikut. Yang mana yang tak larat orang tua ni, kita naik kereta, buka tingkap, jangan buka aircon, buka tingkap, keluar kepala buka tingkap. Sallallahu, buat tuan-tuan. Jangan menyanyi lagu Hindustan pula. Tina ketinta nak tu nama dia Man, nama tuan-tuan.
Dia keluar kepala kot tingkap. Tahun lepas saya buat tuan-tuan, dekat 5,000 orang. 5,000 orang melarak tuan-tuan. Yang kumpulan yang tak berjalan duduk di padang sekolah lagi. Kumpulan yang mula-mula sampai dah. Yang akhir tak bergerak lagi. Dia kata, ustaz, malas lah ustaz, mereka sampai dah. Aku suka hampa lah. Alhamdulillah, sampai ke malam tuan-tuan. Malam buat forum. Malam panggil kumpulan nasyid Rabbani. Yang kali ni 24 ni saya panggil intim. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Dia tuan-tuan kalau nak dengar Ya Hanana, mai. Lagu yang sekarang yang paling top ni Ya Hanana. Lagu tu paling top. Orang Indonesia menyanyi. Zikir. Ya, zikir. Tuan-tuan kena dengar lagu tu, sedap. Zalika min fadlu minallah. Ya Muhammad. Allah. Ya Hanana. Pakai lebah. Semangat kita dengar dia. Tuan-tuan, kampung kita hidupkan dengan muafakat. Tak payah gaduh-gaduh. Sebab tu saya rasa sedih hari ini orang Islam. Allah bagi kepada kita banyak peluang untuk umat Islam bersatu, tapi umat Islam tetap memilih untuk berpecah. Allah bagi peluang banyaklah. 2008 hari itu Allah bagi peluang. Dalam pilihan raya hari itu Allah bagi peluang. Allah bagi peluang lah. Orang Melayu, orang Islam menang. Kalau semua parti Melayu bersatu hari itu, parti Islam bersatu, negeri Perak ni habis orang Melayu pegang lah. Selesai lama lah. Tapi kita tak mau. Kita nak pakat dengan puak-puak mereka juga. Alah, pening kepala. Dah baik dengan mereka minta apa pun kena bagi. Mereka minta nak gunakan limah Allah pun kena bagi. Mereka minta buat yang ni pun kena bagi. Lah di Pulau Pinang, mereka ada edar Bible Melayu kepada orang budak-budak sekolah. Tak ada siapa nak marah lah. Pasal dah baik dengan mereka. Dah pakat dengan mereka. Pakat duk bagi Bible dalam bahasa Melayu kat budak-budak sekolah. Hak kawan ni pun tak marah, Tok Lebay ni pun tak marah. Nak marah pasal apa? Dah geng. Kita serupa. Nak marah pasal apa? Inilah dia tuan-tuan, akibat dia perpecahan. Sampai Bible mereka pun anak kita boleh baca lah. Sebab tu kita minta kerajaan bertegas. Jangan layan tuntutan mereka. Mereka nak minta guna kalimah Allah di dalam kitab Bible. Pagi tadi saya berada di rumah satu orang di Seksyen 7 Shah Alam. Rumah Tan Sri apa saya tak mau sebut lah. Dia buat ceramah maulud di rumah ni. Yang datang ni semuanya pencen-pencen pakat besar. Yang ni pengarah ni, yang ni ketua pengarah ni, yang ni ketua pengarah ni. Tengah duduk makan ni tuan-tuan, datang satu pengarah pencen. Dia kata, ustaz, saya nak abang kat ustaz, masa saya jadi pengarah, kita rampas buku-buku daripada Indonesia. Buku tu declare sebagai buku komik, buku kartun. Dalam surat custom dia kata apa? Buku kartun. Bila kita lepas, report sampai, rupa-rupanya kartun dalam buku kartun tu, dia lukis gambar Nabi Muhammad, dia lukis gambar Allah, dia lukis gambar Jesus. Dia kata ini Allah dalam bentuk kartun. Jadi anak-anak kita yang sekolah rendah, yang sekolah tadika ni bakal duk baca. Allah berkata kepada anaknya, wahai anakku. Bayangkan tuan-tuan, apa nak jadi pada agama kita. Dia kata, ustaz, bila kami dapat kesan, kita rampas buku tu, kita tak lagi masuk. Tuan-tuan ingat, bila kita bagi mereka guna kalimah Allah,
Mereka nak guna baik-baik ke? Mereka nak tulis dalam Bible saja ke? Tak. Dia akan guna meluas kalimah Allah. Sampai anak-anak kita ni besok ni jadi keliru. Saya pergi ceramah saya pergi ke Bandung, Indonesia. Saya nampak satu gereja, dia tulis Gereja Allah Kasih. Bayangkan tuan-tuan, lambang salib, di atas dia tulis Gereja Allah Kasih. Kalau kita benarkan mereka guna kalimah Allah, tak tahu tuan-tuan anak kita nak pergi masjid ke, nak pergi gereja. Di masjid pun dekat pintu pagar pun tak ada gambar Allah, tak ada tulisan Allah. Anak-anak kata ni masjid ke apa, tak ada tulis Allah pun, dia kena pergi gereja, ada tulis Allah. Itu di Indonesia. Tuan-tuan, saya dalam minggu ni saya banyak dapat SMS, banyak dapat komen-komen yang mengutuk saya. Mengutuk saya sebab mempertahankan kalimah Allah. Dan yang hantar komen pada saya bukan orang kafir. Yang menghantar komen, yang memaki hamun saya ialah orang Islam. Dia panggil saya anjing. Oi anjing, kenapa hang tak setuju orang bukan Islam guna kalimah Allah? Allah tu pun Tuhan mereka. Bodoh, dia kata. Dia panggil saya bodoh gitu tuan-tuan. Saya kata saya memanglah bodoh, mengaji tak tinggi, biasa-biasa sahaja, kerja pun tak ada, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada, ada pun bapak punya. Saya bukan mengaji tinggi. Jadi malam ni untuk orang kampung Dendang ni, saya jawab tentang isu kalimah Allah. Allah uji kita dalam isu ni, nak tengok umat Islam bersatu ke tidak. Rupa-rupanya orang Islam, orang Melayu, dalam bab Tuhan dia pun dia tak bersatu. Sedih sungguh tuan-tuan, sedih. Baik, satu orang dia kata, Ustaz, apa salahnya orang Kristian nak guna kalimah Allah? Apa salahnya? Allah pun Tuhan mereka. Saya jawab senang. Kita baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kepadanya lah kita yang berkuasa pada hari pembalasan. Kepada Allah sahaja kami sembah, kepada Allah sahaja kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang Engkau berikan nikmat, yakni jalan para nabi, jalan para siddiq, jalan para syuhada, jalan para solehin. Janganlah Engkau berikan pada kami ya Allah jalan yang Engkau murkai, yakni jalan orang Yahudi, dan janganlah ya Allah daripada jalan orang-orang sesat. Jalan orang sesat ialah jalan Kristian, jalan Nasara. Kita baca 17 kali sehari semalam surah Fatihah. Tiap-tiap hari 17 kali minta pada Allah, kami tak nak ikut Nasrani, kami tak nak ikut Yahudi, kami tak nak ikut Kristian dalam sembahyang.
Yang minta guna kalimah Allah ni agama apa? Yang nak minta orang kafir ni nak guna kalimah Allah ni agama apa? Agama Kristian, orang Nasrani. Jadi dalam semayang kata kami tak nak ikut mereka, tapi di luar semayang mereka nak guna dalam Bible, dalam kitab mereka nak tukar daripada God kepada Allah. Orang Islam bagi dalam semayang kata kami tak nak ikut. Pak siapa di luar semayang ikut mereka? Ni semayang jenis apa ni? Dalam semayang kata kami tak nak ikut Kristian, kami tak nak ikut Yahudi, kami tak nak ikut Nasrani. Di luar semayang boleh pula cakap apa salahnya mereka nak pakai, biar mereka lah. Tak salah hang kata. Tu nombor satu. Tuan-tuan kalau nak hujah dengan mereka, baca surah Fatihah. Saya ni mengaji tak tinggi, bodoh, rumah pun tak ada, bapak punya rumah. Saya bagi contoh yang bodoh-bodoh. Tapi bodoh-bodoh tu bukan bodoh sebarang-barang, tuan-tuan. Dalil yang sangat kuat suratul Fatihah, sangat mudah untuk berfikir. Okey, yang kedua. Ada orang kata, ustaz, cuba buka Quran surah Luqman ayat 25. Buka. Cuba ustaz baca tengok. Saya kata tak payah buka, saya hafal dah. Saya hafal dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Okey ustaz, ustaz dah baca dah ayat tu. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, bila ditanya pada orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir menjawab Allah. Ha ustaz, Allah pun kata, orang kafir kata Allah. Kenapa ustaz tak bagi orang Kristian guna nama Allah? Mereka pun dalam Quran pun Allah sebut, mereka kata Allah menciptakan langit dan bumi. Saya kata bacalah perhabis ayat tu, jangan baca sekerat. Hang baca sekerat mana ci? Baca sekerat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang semayang. Nampak? Siapa semayang celaka. Oi brother, bacalah sampai habis. Baca sekerat habis ya. Celakalah orang-orang semayang. Sadaqallahul azim. Abang tak semayang abang. Tu Allah kata celaka orang semayang. Bacalah perhabis. Allah kata celakalah, binasalah orang yang semayang, orang yang cuai dalam semayang. Main-main, itulah yang celaka. Ayat tu kata kalau kamu tanya pada orang kafir, sedar ada air melo. Kalau kamu tanya pada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Allah kata, wahai Muhammad, qulil hamdulillah, jawablah alhamdulillah. Bal aksaruhum la ya'lamun, kata Allah. Tetapi orang kafir ni kebanyakannya tidak tahu. Allah jawab. Dalam ayat lain Allah kata, kalau kamu tanya pada orang kafir, siapa yang cipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Kalau demikian, kenapa